Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memilih kita sama-sama tadi dapat mengerjakan sembahyang ataupun solat maghrib secara jemaah. Walaupun pada awal tadi dalam pukul 6 lebih atau pukul 7 duduk runtun nak main lalah, Allah takdir kita main dengan hati yang berat, ada juga hati yang senang lenang ikhlas nak main. Apapun pokok pangkainya, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala dapat mengerjakan sembahyang ataupun solat maghrib secara jemaah, dan moga-moga kita berada dalam golongan yang beruntung sama ada di dunia ataupun akhirat kelak. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ini buat kali pertama saya main surau ni. Setelah sekian lama ada saudara kita duk telefon pergi mai balik duk runtun nak mai tak mai lah. Mai juga saya. Dan insya-Allah saya ni lebih suka baca kitab. Kalau kira kita cari kitab kecil-kecil, kita perhabis. Bukan duk ligan nak pergi perhabis, tapi kita tekan hak mana hak aulawiyat, hak lebih utama. Tak kira lah. Walaupun ustaz nu baca kitab fiqh, orang Melayu ni bila dia habis baca kitab, aku alhamdulillah baca dah kitab Tanbihul Ghafilin habis dah. Tak kena baca, dak ngaji dia kena murajaah, ulang. Ada guru penyampaian dia berbeza, dan ilmu ni cukup luas, kal bahar, macam laut. Bila kita berenang di laut tak tahu ujung pangkai, berenang pi mai pi balik duk cari punca, tak ketahuan punca. Insya-Allah malam ni sebagai mukaddimah saya ingin menyampaikan satu potong hadis agak panjang, dan insya-Allah tuan-tuan jangan risau, saya selalunya mengajak tak lekat sejam. Buat duk baca dengan tok guru dulu tok guru saya baca tak sampai sejam. 45 minit tukar kitab, 45 minit tukar kitab, ataupun lagu tu lah khutbah dia baca 5 minit. Kita nak buat 5 minit payah sebab kita ni masalah macam-macam, khutbah Jumaat lah. Tapi hakikatnya memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca khutbah yang paling panjang, yakni khutbah haji wida' tu, halah tu pun paling runtun nak tengok tu 15 minit, 10 minit, 14 minit je. Tapi kita nak buat macam mana? Nak kena beletak banyak. Jadi tu khatib nak kena lempak habis kata habis di khutbah tu. Sebab ada yang tak mai semayang. Jadi nak buat macam mana? Waktu itulah peluang. Insya-Allah kita akan ketengahkan satu potong hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib, yang mana hadis ini menceritakan perkara atau peristiwa-peristiwa yang zaman Nabi kita berlaku, akan berlaku lah ni, dan bila kita buat dia ada side effect, ada kesan sampingan. Hadis ini hadis riwayat Tirmizi, walaupun isnad dia ataupun sanad dia hadis agak dhaif, tapi kita boleh buat iktibar dengan apa yang berlaku di sekeliling kita hari ini, khususnya negara kita Malaysia. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khaslah halla biha al-bala. Qila wa ma hiya ya Rasulullah? Qala idza kana al-maghnamu duwala wal amanatu maghnama waz zakatu maghrama wa ata'u ar-rajulu zawjatah wa 'aqqa ummihi wa barra sadiqah wa jafaa abah wa irtafa'atil aswatu fil masajid wa kana za'imul qaumi ardhaluhum wa ukrimud rajulu makhafata syarrih wa syuribatil khumur wa lubisal harir wattakhadhatil qainat wal ma'azif wa lu'inal akhir hadhihi al ummah awwalaha falyartaqibu 'inda dhalika rihan hamra aw khasfan aw maskha. Rawahu Tirmizi. Hadis ni tuan-tuan dan puan-puan
Ketika mana Sayyidina Ali tanya Rasulullah, Rasulullah menceritakan, kalaulah umat aku ini buat 15 perkara ni, halla bihal bala, maka halal bagi mereka ni terima bala. Kita cuba congak di Malaysia ni, tak berhenti-berhenti. Dia mai bala ni tuan-tuan, bukan kata bumi pi kalih tak. Tak, dia bala ni macam-macam. Sakit tak ketawa hala tu pun sepanjangan tu dia panggil bala, tapi bala yang lain. Jadi Malaysia kita congak dengan ribut taufannya bulan lepas aku. Seminggu sekali di Kedah, saya orang Kedah. Seminggu sekali, waktu jadi tu saya ada tapi terlewat sikit. Tapi tengok awan tu cukup takut. Raja tu kerja siapa? Bukan raja kita, raja Allah Subhanahu Wa Taala. Dia hantar angin mai. Pasal apa punca? Pasal atas tangan kita sendiri. Cuba kita congak. Yang banjir baru ni, habis gulung mati habis. Bila mai bala ni tuan-tuan, hang tu imam ke, hang tu bilal tok siap ke, dia gulung pergi sekali. Mampu habis. Dia gulung. Dia tak baca lah. Jadi Nabi bagi spek ataupun benda-benda 15 perkara yang mana bila kita buat hampa mampu nanti. Halal bala, halal bihal bala. Maka halal lah bagi umatku tu kena bala. Yang pertama tuan-tuan, idza kana al-maghnamu duwala. Maghnam ataupun ghanimah ni harta rampasan perang. Sekiranya harta rampasan perang itu dianggap milik peribadi. Ada juga ulama mentakwilkan hadis ini bukan kata harta rampasan perang, harta milik negara sekalipun jadi milik peribadi. Jadi milik peribadi. Bila kata hang naik atas tu boleh buat duit dah. Cantik aku nanti lupa kau ni projek. Ya betul rezeki. Tapi itu milik hang ke? Tak tentu. Bukan dia kata hang, kadang-kadang tu hang ambil tu. Kadang-kadang kata orang bawah. Jadi kena bagi elok-elok. Ni tak kira lah dia tu daripada mana sekalipun. Mau kalau jadi pemimpin tu sebagainya, 5 tahun boleh pakai kereta lah. Kereta kemas dah. Kita pun heran, betul rezeki dia. Tapi dulu dia macam mana, lah macam mana, dia ambil duit siapa? Bukan kita nak jaga tepi kain dia, tapi tu dia tu. Poin dia di situ. Dia tiba, dia hantam duit yang tak sepatutnya dia ambil. Itu idza kana al-maghnamu duwala. Yang keduanya wal amanatu maghnamah. Yakni amanah ni, al-amanah maghnamah dijadikan lopak untuk jadi kaya. Tak kira lah hang ketua pejabat ke apa, bila orang bagi amanah, hang kena pergi ke lain. Mula-mula dia makan sekupang, lama-lama dia makan 5 kupang, lama RM1, lama RM50, lama makan RM1,000, tak rasa apa dah. Duk, minta maaf saya cakap, duk kederah duit haram tu tak fikir apa dah. Bukan dia fikir apa dah, duk biasa. Benda kalau tak apa elok ni tuan-tuan, turun kat agama ni dia larang pada awal lagi. Jangan kita cuba buat. Bila kita cuba buat, duk biasa jadi derah degil, haram tak fikir apa dah. Sembayang duk lewat, lama biasa, mampu pergi. Duk lepas, dia tak rasa apa dah. Dia duk biasa hari-hari. Begitu juga hak bab kedua ni, amanah dijadikan sebagai tempat dia kumpul harta merdak dia. Orang bagi dia satu-satu bab, dia hantam. Orang bagi suruh jaga duit surau ni, dia pusing kot lain. Alah kita makan, kalau boleh nak kira amanah ni tuan-tuan, jujur betul duit surau tak tepi. Kita makan dulu, esok kita ganti lain. Tu mula-mula mukadimah. Lama-lama ni melingkup dengan duit tu. Aku makan berapa dik tu, tak kacau. Kalau hang makan 5 dik pun duit orang hang mampu jenuh jawab nanti. Tambah-tambah duit yang membabitkan masyarakat, tak kira lah persatuan atau sebagainya, kena jaga elok. Kalau boleh saya nak pesan perasin pelan-pelan. Perasin bang. Tak usah duk bawa runtun pergi rata. Tak kira duk berasa diri sendiri, dia seluk tak fikir apa. Mana Nabi tahu Allah uji satu ketika tengah jalan duit haram tak ada, minyak habis. Mau tak mau ada duit orang lah, hentam pakai dulu sat. Tak apalah, boleh ganti balik. Tapi kalau kira jujur, tak payah. Yang ketiganya, wazakatu maghramah. Yakni zakat dianggap sebagai hutang. Makna kata zakat sebagai hutang ni, dia rasa beban dengan orang keluar zakat ni. Bukan banyak pun tuan-tuan ni. Kalau emas 2.5% lah. Bukan banyak pun. Kita himpun emas sikit je pun. Tapi main dengan dia berat hati ni, ke jahanam. Tak boleh.
Satu kaedah nak kaya saya nak pesan, sedekah lah. Hak mana hak buat bisnes yang layak untuk keluar zakat, buat keluar. So duk pekin, tak apa tahun depan, tak ada. Cukup haul, cukup nisab, ambil bayar lah. So duk kira, hak menjaga kambing lagi tak cukup, hak duk belah kambing tak cukup 40 ekor, atau so duk gatai buat keluar zakat. Tengok sampai hak dia buat keluar zakat, dia buat keluar zakat. So duk pekin duit zakat tu tak ketawa lah. Sagi demai kot lain. Orang lah ni, orang kita fikir sedekah habis duit aku, dak no. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah, tu dalam Quran tu, panjang ayat tu, kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah bagi perumpamaan setangkai keluar mai 7 tangkai, setiap tangkai ada pula 100 tangkai. Apa cerita ni? Ini bukan kalam kawan-kawan kita, ni Allah, kalamullah. Dia bagi tahu. Apa kena? Yakin. Kalau tak yakin pakai dak. Yakin kata aku bagi RM5 ni, ke depan ada duit. Tu tok guru saya, salah seorang tok guru saya pesan. Baru ni kena tak boleh ceramah dah lah, Syekh Nuruddin. Duit ni kalau buh lambek ni, kalau ambil nak belanja ke nak sedekah ke, tu duk kira sangatlah. Gaji kata 3,000, duit belanja anak apa sekolah apa kata 2,000, lebih 1,000 ni kata lebih lah. Kira lebih lah. Buh dalam beg ni, buh beg duit kau hampa tu so kira. Nak bagi, kalau duk kira sangat tu pun payah juga. Ustaz tak kira mampu tak, saya kata perasin lu hak mana nak pakai, hak lebih tu. Kalau tak ada lebih tak payah buat lah. Hak lebih tu. Tu so duk kira apa dah? Nak sedekah masjid daripada umur 5 tahun sampai 75 tahun duk RM1 situ. Duk RM1 situ. Nak bagi RM5 berat tangan ni. So ketak tangan-tangan. RM10 pun ketak tangan-tangan. Tak ada beza kita dulu dengan Allah. Dulu aku susah lah senang, Allah bagi kesenangan, haram tak syukur. Bagi duit RM10 tarik buat kelam mata. Orang muda kata buat kelam mata. Bagi, insya-Allah yakin Allah bagi ke depan. Allah bagi. Yang keempatnya, wa ata'ar rajulu zaujatah. Dalam matan hadis yang keempat ni, wa ata'ar rajulu zaujatah. Si lelaki dia taat pada si isteri dia. Yang kata taat di sini ni dalam bracket kita bubuh queen control lah. Saya nak pesan satu lah, tak kira lah makcik-makcik ke kakak-kakak ke yang ada di rumah, suami itu lebih aula daripada segalanya. Suami itu lebih aula pada segalanya. Buruk baik dia pun Allah takdir itu suami kita. Dan si suami pun janganlah lupa, Allah bagi kuasa veto kat cerai dan sebagainya pun, janganlah guna sampai habis. Abang jom balik tengok ayah sakit. Ayah hang siapa? Tu yang berat. Dulu hang tak ingat menikah dulu, pak hang tak kat kubur balik. Itu yang masalah. Bila kita menikah, mak mertua, pak mertua, dia panggil haram muabbad, haram selamanya. Kalau bercerai sekalipun, berpisah dengan isteri sekalipun, aurat ibu tu kita boleh tengok ni. Tu dia kekuatan Islam dari segi hubungan tu dia jaga. Si suami lah, veto tu Allah bagi, janganlah hang sampai guna sampai tak kena tempat. Dan nak pesan satu, nak keluar rumah tu bagi tahu lah, bukan minta izin, silap tu. Si perempuan minta izin, abang nak pergi sekian-sekian, suami ni sayang, saya dah hang bagi tak pergi, aku keluar tak? Nak pergi tengok bola tak? Tak boleh. Mana boleh ke tu? Selagi mana benda tu dia buat tak lara, tak lari pada syarak, maka keluar pergilah. Kalau duk pergi mampu kedai kopi daripada pukul 8 runtun sampai pukul 1, pukul 2 tak balik, itu kacau kat tu. Tu isteri kena tegur. Wa ata'ar rajulu zaujatah. Jadi suami turut si isteri. Kena tarik hidung. Kata dah. Kena tarik hidung. Ada kadang beberapa orang perempuan dia berasa, yalah hak wanita bunyi pun. Hak wanita. Lah ni kalang kabut baru ni bukan kata hak wanita. Hak darai pun dia pun nak kalang kabut kan. Transgender tak kalang kabut. Hak natang apa? Hak asasi manusia ni, hak apa Allah buat lumrah. Hang makan kok mulut, kalau hang sumbat kok telinga, tu bukan hak. Tu zalim. Ambil lebay tak atas kepala, bukan ambil tak di bawah tapak kaki. Tu zalim. Hak natang apa Allah bagi jadi hang jantan, hang nak jadi betina. Apa cerita hang? Tu pun bukan main keluar dalam macam-macam media untuk mengaruh masyarakat bahawa boleh terima transgender ni. Tak kelang kabut. Tu anak-anak hak kecil ni tak usah lah, hak jantan tu tak usah lah duk pergi beli gincu ke apa.
yang kata adil ni bagi hak, bagi sama, bagi kena pada tempat. Hak jantan pergi beli lebih, hak perempuan pergi bagi tudung. Tu baru kena. Kecil-kecil duk ajak bagi jadi melingkup dah. Mai besar jalan dia kepak. Tu yang keempat, yakni wa ata'ar rajulu zaujatah. Si lelaki ni dia kena tarik hidung dengan si isteri. Yang kelima, keenam dan ketujuh, dia ni berengkeh. Wa aqa ummihi wa barra sadiqahu wa jafa abah. Apa dia? Wa aqa ummihi, dia terjadinya penderhakaan pada ibu. Dengan mak ni tak heran, tak entang. Wa barra sadiqahu, dia buat baik dengan kawan. Wa jafa abah, yakni berbuat zalim kepada ayahnya. Tiga benda ni dia berengkeh. Apa dia maksudnya di sini? Dia besar ke kawan. Man ampi bawa mak ampi klinik Ustaz. Sah-sah ni cik ada jumpa kawan di Pala Simpang, padahal dia pergi jumpa, dia pergi baluk rokok dia menyembang je pun. Bukan ada apa, dia besar ke kawan. Ni Nabi ceritalah hadis ni. Jadi tak lah ni? Jadi belakang. Dia besar ke kawan. Ibu ni tak ada nilai dah. Kalau dulu-dulu tahun 80 90-an tak dengar ni orang terajang mak ni. Lah ni terajang. Baru ni dia kula ketih sembelih walaupun nak angkat belah pada halus sembelih mentah lah tu. Bukan takat tetok sembelih. Tadi saya pergi tengoklah rumah lalu waktu dekat dengan sana. Depa buah bi grill apa kuning tu. Tak ada siapa lah duk nak tunggu jual apa, jual murah nak beli lah. Lepas tu lama-lama apa duk hukum kata hantu duk hantu. Dah tak ada siapa. Dia bukan tetak, dia sembelih. Ni punca pertama akidah. Ilmu tu sendiri. Lah ni orang kira nak seronok ya. Orang kira nak seronok ya. Bukan dia fikir apa. Tu macam mana dia lebih sampai tahap dia ambil parang ke pisau saya tak tahu, dia tetak dia boleh sembelih. Kita nak sembelih lembu pun fikir 4-5 kali dia sembelih orang. Itu bapa angkat lah. Hak cerita mak kandung ni berlambak. Saya ingat sebulan sekali saya ada cerita buang bayi ni tu suruh kira sama nek ke buang putih rokok ya. Tak fikir apa dah. Merapak rata cerita benda-benda yang tak masuk akal ni kita tak boleh tasawur, ya, tak boleh gambar macam mana pok ni boleh buat. Sebab apa jadi lagu ni? Sebab ilmu, sebab agama tu jauh sama sekali. Tak mau langsung. Hang kalau nak khutbah, hampir ke Jumaat. Antuk suruh cakap pandai depan aku. Antuk masalah. Kawan mayang jemaah ni masjid pun, antuk tunjuk alim apa? Itu masalah kita. Dia bukan nak syukur, dia macam mana dia boleh duduk sujud lama, dia boleh semayang lama, dia duduk pegang tasbih, zikir lama-lama ni. Aku pasal apa jadi anak pungkuk? Kena fikir lagu tu. Supaya kita nak dekat ke arah kebaikan. Lagi mana duduk jauh, lagi melingkuplah kita. Lah ni bukan takat derhaka pada ibu. Mak sendiri pibuh anak 8 jamban pun dah. Pijak anak, kambuih anak bagi mati. Mana orang tua tu faham. Kita pening. Awak jadi lagu ni kita pening. Hak budak-budak muda tu kita cerita lain lah. Dia duduk kena al-ketum semua tu. Syabu, kuda, laut, kuda, kepang apa tu. Kita tak boleh kira apa. Ni hak orang tua ni. Saya tak tahu nak fikir. Kita tak tahu nak fikir. Macam mana dia boleh fikir anak dia tu dia boleh bunuh. Pelik. Na'udzubillah. Tadi saya baca yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh. Yakni dia besar pada kawan-kawan. Dia tak hormat ibu kandungnya, dia tak hormat bapa dia. Ada hadis Nabi SAW ketika mana sahabat mai jumpa, mana lebih aula dia hormati? Ibu. Nabi sebut 3 kali. Mak hang. Lepas tu ayah. Dia kata ibu, tuan-tuan. Ibu. Sesiapa yang duduk dalam surau ni, selagi mana ibu kandung tuan-tuan dan puan-puan hidup, gunalah peluang. Saya tak ada dah bulan 9 tu lepas, ibu tak ada lah. Habis senjata saya habis. Senjata saya lingkup habis. Atau bukan lingkup macam mana? Salah satu senjata yang hebat, doa ibu pada anak. Setiap kali saya nak buat apa, nak temu duga kerja, nak buat apa, saya telefon mak, ni abang nak pergi sekian-sekian. InsyaAllah hang boleh lah. Kita guna peluang tu. Kalau boleh kita tanam dalam jiwa kita, ibu aku masih hidup ni, balik pergi rumah, dia beletiak tu suruh kira lah. Kalau tak beletiak tak ada orang lah. Selagi mana dia buat, dia beletiak kat kita tu, tak
salah segi syarak, turutlah saya nak fikir. Turut. Lah budak-budak lah payah. Orang dulu menikah boleh. Mak pak tentulah payahlah tak kenal. Jadi nak kenal payah lah, nak kenal 5 minit ya, tengok Facebook tahu dia suka kedarah apa, dia suka minum apa, dia suka kalau apa, dia suka apa, sah ya, bukan gaduh pun. Aduk kawan lama ni muat toya mengarutnya, buat apa ni, oh abang tengah makit mayang subuh ni, mohong baik ni duk mana ni, duk surau, duk dengar pengajian ni, mohong. Nak tahu tak tahu nikah, subuh gajah ke dia, subuh dinosaur ke dia, melengkuk ke dia, elok ke dia. Bini atau satu insan yang Allah cipta hebat di sisi lelaki, yakni si isteri, dia nanti kita laki isteri, suami isteri ni dia boleh kawan, tak boleh tengok aurat, tak tahu lah. Suami isteri boleh tengok, minta maaf cakap, suami isteri boleh tengok. Kalau dia kira dia harus, dia boleh tengok. Punya hebat tu hubungan tu. Dan bapak dia, jadi mak ni bapak pun orang muda lah pun tak heran lah. Ada kawan saya, dia belah Pendang, depa belah sini ada satu dua tempat ni, dia cakap aku nampak kita berasa dengar kasar tapi biasa je pun kan. Yang konsep di sini apa dia, hormat ibu dan bapa tu sepenuhnya. Dan kalau ada peluang, kalau ni ada ibu lagi, saya pesan jagalah mak pak seelok-eloknya. Kalau boleh ni, kalau duduk jauh baliklah tengok mak dengan ayah ni, bukan dia kemapa sangat pun, dia tengok anak balik ya. Kalau boleh tanam dalam jiwa ni, aku nak belajar fiqh, aku nak belajar macam mana mandi mayat. Ibu aku sendiri aku nak mandikan. Macam mana nak semayang mayat. Ibu kandung, bapa aku sendiri nak semayangkan, nak solatkan. Sebab dalam masalah fiqh, adik-beradik, anak ataupun ayah atau siapa-siapa akrab yang dekat, dia lebih aula jadi imam. Ni dak mai tak apa ustaz jadi. Bukan kita nak kata ke dia, tak. Tapi kalau boleh peluang, Allah bagi 24 jam kita sama je. Tuan-tuan kena atok bagi elok supaya corong kita api tu ada keberkatan. Ada orang dia kalut masuk gaji 17-18 ribu tapi boleh main sembahyang jemaah. Yang hang bukan nak kata ke siapa-siapa, duk je ayak lengkong, kalut, cempera, haram, tak mai sembahyang, kadang menjaga tepi masjidnya, jahanam. Masa 24 jam juga. Dan itu yang sayang. Jadi ada peluang, cuba luangkan masa dan bagi diri ni untuk mengenal macam mana nak berbakti pada ibu bapa sebaik mungkin. Dan kalau boleh mengaji masalah fiqh, khususnya sembahyang mayat, mandi mayat, kalau boleh korek-korek kubur pun kita, kalau boleh hampa biar aku, walaupun ada tukang korek liang, kita tolong dia mandi mayat ni. Duk belai badan mak ni, kita anak kandung ni dia lain. Ayat mata memang duk takut lah ibu kita, dia mengandung kita 9 bulan lebih, dia lain. Yang kata anak ni kalau dia belai bapa dia, kalau mandi mayat lain. Kalau ada aib pun dia simpan lagu tu ya. Kalau tukang mandi, anak simpan lama mana 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, panjang umur 30 tahun. Lah cerita ke? Aku teringat 30 tahun waktu Haji Man, busuk lah mampu. Jahanam. Kalau anak dia tak cerita, itu aulawiyat bagi si anak ataupun qarib, akrab, adik-beradik dekat. Belajarlah saya nak pesan. Pi tanya tutur guru macam mana nak mandi dan sebagainya. Yang ke-8, wartafa'atil aswatu fil masajid. Tingginya suara-suara di masjid. Ini bukan soal sembang. Orang kata apa, tak boleh sembang langsung. Hang sembang bab dunia dalam masjid tak boleh. Tak, bukan dia cerita lupa tu. Dalam masjid kita boleh sembang, tapi sembang yang mana yang tak lara. Ni dia lara. Sembang kerana rumbu sembang tu tak fikir apa, duk rubin tu sembang. Orang nak mengajak belah ni haram mampu happy. Semayang dia kacau. Tu dalam masalah fiqh kadang-kadang walau kena beralih tu, imam kena beralih pergi belakang. Tengok kok ada orang semayang lagi, dia slowkan sikit zikir dia supaya tak ganggu orang tengah solat tu. Habis kalau dia kuat macam mana, tak apalah, tapi ni nak cerita mai. Kalau boleh dia slowkan sikit, takut ganggu. Kawan ni duk ulang jahanam. Pasal Fatihah tu rukun, nak kena jaga. Dia duk betul, kawan dah gagap. Yang hang duk baca zikir kuat sangat pun payah juga.
Bukan kata tak baca langsung, payah juga. Ada grup yang kata tak boleh baca langsung pun payah juga. Payah juga. Kita main pro kontra, tarik tali lepas. Mana hak boleh buat, buat. Hak tak boleh buat, tak payah buat. Dia betul je. Wartafa'atil aswatu fil masajid. Yakni suara ni tinggi. Mana kata sembang merapu dalam masjid. Merapu. Duk di rubi masjid sembang merapu, duk di luar kerusi sembang merapu. Sembang merapu. Sembang alam merapu. Yang ke-9, wa kana za'imul qaumi arzaluhum. Ketua kaum ataupun ketua puak ataupun ketua masyarakat, arzaluhum, yang paling hina di kalangan mereka, diangkat. Orang yang paling hina di kalangan mereka ni diangkat jadi ketua. Hina. Hina ni macam-macam. Hina macam mana? Hina di sisi agama. Semayang jahanam, tak semayang ke darah pun, tapi jadi ketua. Payah. Kita bukan nak tuduh dia semayang tak semayang, tapi kalau lah kita kawan karib dia duk tengok tak semayang pun, tapi jadi ketua. Ketua puak, ketua masyarakat, ketua apa, ketua, sehingga ketua ke negara. Wallahu alam. Kan? Benda-benda hak elok tak suka. Paling hina. Paling hina ni tak suka dengan agama. Itu orang paling hina. Dia bukan suka tengok orang pakai tudung berbulu mata pasiang, tengok pakai skirt, hak ni baru clear, hak tu jahanam. Hak tu masalah. Diangkat orang lagu ni, diangkat jadi ketua. Hak ni masalah. Nak buat macam mana? Ni Nabi cerita awal lagi. Tapi kita jangan duk balik tuding pula. Patut pun jadi pemimpin, dia paling tak lah. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Luar dalam tak tahu, tengok betul lah iman ni tak boleh tengok luar, tapi luar tu menampakkan kebatinan dia. Kan? Anggu bengkel dengan seluar pendek 24 jam pun masalah juga. Wa kana za'imul qaumi arzaluhum. Maka ketua yang diangkat tu adalah hina di kalangan masyarakat tersebut. Wa ukrimar rajulu makhafata syarrih. Diberikan penghormatan pada seseorang tu kerana takut akan diri dia. Kita takut kat dia tu, baru sebab tu kita bagi hormat. Lebih pada zaman Rom dulu, siapa kuat dia jadi ketua. Alah ni takut ke dia tu, hormat sampai nak mampu. Mai time semayang ni beleh ya. Mai time hak jumpa hak kawan takut ni dia tegak dada. Takut, kita terpaksa bagi hormat. Ada tak lah ni? Ada kadang-kadang. Kerana kita hormat dia tu kerana kita takut akan dia. Kita takut. Kalau kita tak bagi hormat, jahanam kita. Bukan kata kita dengan anak bini dengan gulung habis. Ajar periuk nasi kita jahanam habis. Jadi nak kena bagi hormat sebab takut. Tu masalah. Bukan kita bagi hormat sebab memang kita hormat. Wa syuribatil khumur, yang ke-11. Apa dia wa syuribatil khumur? Khumur ni arak. Arak ni berleluasa, minum rata cukup. Kalau tuan-tuan bilang kawi rata simpang, ada botin. Sabda minum Melayu ni, saya sebut bangsa Melayu. Bila Melayu naik bulat-bulat, tahu dah kata Islam. Walaupun ada hak Kristian, tu cerita lain. Ni kalau sebut Melayu ni Islam, tak minum guna murah. Bukan kadang Langkawi, ni sini pun ada, Bertam pun ada, di belah Pinang Tunggai tu pun ada. 2 minggu lepas saya terembak. 2 minggu lepas saya terembak. Pukul 3 time berapa. Dia duduk ni Meliau tu, tengok syok. Berapa ringgit wa syuribatil khumur. Arak ni berdosa. Ada pun keluar mai ayak kadang-kadang. Botol nak macam botol arak. Kalau saya mengaji saya duduk Syria tu Ustaz. Kalau tu ulama sana dia sepakat tak payah minum lah. Dia kata tak payah minum lah. Kadang-kadang tu dia mai pelik-pelik sikit. Dulu mai hak Iran ni saya nak pesan terus tak so duk ambil beli apa lah. Kalau hak Iran saya cakap tu terang, tak so duk beli apa produk lah. Senang cerita sebab soal pemahaman Syiah tu satu punca. Sebab hadut berlaku di Syria ni pun satu punca. Mata kepala saya tengok sendiri ni orang kena tembak. Saya tengok sendiri hak grup Iran ni cakap Parsi depa haram, tak faham kedarah apa. Diimport masuk mai bunuh orang Sunni ni tak kelang kabut.
kurma Iran ke selipar Iran tak payah belilah, boikot buang lah. Kalau ragu-ragu tinggal, Nabi pesan dah dan tinggal bang, ambil hantar nak kata nak boleh makan tak boleh makan terus makan. Tak makan ni pun tak mampu ya, dua gagah agak pergi cari McD lah beratung balik lah makan lunch kami lebih pada akhirnya semua orang lalu tengok, hal lepak-lepak lalu tengok, saya tak gemuk kan. Pepak apa ayam dalam 2-3 bulan lepas ada satu syekh Britain saman pasal burger McD tu memang masalah sebagainya. Pepak juga orang Melayu ni, pepak apa cop halal tak pepak pun lah. Coklat ni saya syarikat Cadbury marah saya pula tak usah makan lah. Dah ragu-ragu sa'alai haram sa'alai haram hang sudah pepak banyak ke coklat lain. Wa syuribatil khumur wa lubisal harir yakni orang laki-laki pakai sutera, orang yang kerja kerjaan macam saya sangkut badan berkanun, saya duk kerja jadi hari Khamis ni memang kena pakai batik. Batik ni ada batik mai sutera betul ya, ada tak yang kata walu bisal harir ni sutera asli, sutera asli bukan sinai. Sinai ni buatan, yang kita maksudkan ni lelaki tak boleh pakai sutera asli, melainkan beberapa tempat yang boleh pakai. Ketika mana beberapa sahabat pergi buat haji ada penyakit gatai lalu dia pakai, Nabi tak kata apa. Sutera ni memang elok, orang penyakit gatai pakai elok, sebab dia memang tak tahulah dia punya jirim-jirim dia ke apa bala. Saya tak tahu, saya tak mengaji benar-benar ni, tapi saya biasa tanya lah orang di tanah Arab, dia kata memang hebat, hatta dipahamkan baju kalih peluru tu dia palapik kat sutera. Wallahu alam, betul ke tak saya tak tahulah, kena pergi tanya orang lebih arif lah, tapi saya dengar macam tu lah. Jadi sutera ni cukup baik. Ada ketika dia lelaki boleh pakai, secara umum dah haram tak boleh pakai. Anak-anak tuan-tuan, anak-anak perempuan nanti nak nikah malam pengantin, si pengantin perempuan dia nak sutera juga, nak buat seorang mantai. Pengantin lelaki haram sandak, sampai tahap tu bukan kata pakai, sandak pun tak boleh. Yang saya maksudkan sini sutera asli, bukan sutera sinai yang buat, yang kira triknya sutera lah, ataupun dia campur, dia tak jadi sutera lah. Yang saya maksud ni 100% sutera tak boleh pakai. Laki jangan duk gagah saja-saja duk rembiang pitak atas kepala lebu nak buat apa namanya serban, tak boleh, tak boleh, haram. Pasal apa haram ustaz? Agama kata lagu tu hang dengar sudah. Rasul tanya, hikmah dia banyak, tapi hang dengar sudah, sami'na wa ata'na, atau sudut tikai. Kalau boleh lagu tu hang tengah belakang hang pun tak nak tengok, umur hang kat 70 tengah belakang tak nak, bini hang boleh tengok, itu pun hang tak boleh fikir lah, anda fikir black-black. Sutera saya pesan tak boleh pakai. Kalau yang asli, yang sinai boleh pakai. Tapi zaman lah ni ada orang pakai walu bisal harir. Nabi kata ni orang lelaki, orang perempuan tak, orang perempuan pakai biarlah, orang perempuan dibolehkan pakai sutera, kita tak boleh pakai, mah pun tak boleh pakai. Hatta ulama keluar hak swasta pun kalau boleh tak payah pakai. Ada kata boleh pakai, tak boleh pakai tu sebab apa? Dia boleh perasin lah ni. Ada kata boleh pakai sebab dia bukan mah lagi. Wallahu a'lam. Elok-elok pakai perak lah, besi pun dah pakai besi lah. Duk gagah, duk rembiang, duk pergi cari hak haram tu juga, ataupun hak syubhah dan sebagainya, tak payahlah. Walu bisal harir wattakhadhatil qainat wal ma'azif, yang ke-13 dan ke-14. 13 14 ni wattakhadhatil qainat wal ma'azif. Apa dia wattakhadhatil qainat? Alat-alat muzik bermaharajalela, penyanyi-penyanyi, penari-penari, khususnya wanita muncul kata malah dapat penganjuran ni. Lah jadi ke mana? Kata anak artis baru lahir tahu, tak kata. Saya baca paper ni pun saya lak muka surat ketiga 4 cerita habis dah. Dia nanti tahu kawan tu makan waktu bila kencing berak, waktu bila kentut, bila berat. Kalau tanya Nabi macam mana penin budak-budak lah, tak kata dia pengaruh sekeliling tu penting, tak kata lagu tu buka TV awal-awal melalak lah, nak kata aku mana buka radio
Kadang-kadang hak Islami pun jadi selaru biru ni. Pening kita pun. Tapi apa tugas kita? Kita ambil hak elok. Hak taubat elok dia tutup san. Lah kena kawal. Saya ustaz pakai TV di rumah. Pakai tak edit. Saya tak pakai, sekarang bagi anak tengok. Berat juga. Beratlah juga. Kita kena kawal. Larat saya nak pantau ustaz. Kena pantau nak hang. Bin pun hang. Kalau bin Haji Karim ke apa lah, hang nama apa man ha? Kalau bin Haji Karim bin cakap tak bin. Tak hang kena pantau. Tahu macam mana? Budak-budak ni khususnya kecil-kecil ni kita tak boleh sekat dia dari segi orang kata apa peningkatan kemajuan ni. Dan tak boleh buka juga main tarik tali nak buat ke mana. Zaman lah ni tak ada kawai. Dia main K-pop tak tahu dia. Hak jenis dadah ni tak ada tepi. Tak ada tepi. Belah saya orang Jalan Kuala Kedah. Belah nu kedai minum. Main makan nasi goreng. Ayam kuih sebelah ni ketum. Ketum ni mantah lagu tu ya. Ladang ketum dah. Siap dia buat pagang. Siap ada gad ke juga. Nim kita tengok. Tak ladang lah, kebun lah. Ada? Belah kolam. Jadi dia tuan tu dengar, dia kata saya pergi petik pula. Tapi memang ada. Tak kacau. Dia main macam-macam. Untuk tolu makan ketum dia buang ni. Buang urat, buang makan daun ni, abuan kecil manis bagus, hilang sikit pinggang. Lah ada ni. Tabuk ni. Lampu kacau. Dia bibuh racun tikus ke apa, test kat nak ikan dulu. Kalau kawan tu melelong tak mampu, dia tiba dia dan buat kajian. Kita pun tak tahu masa bila dia buat. Dia tak tahu lah ni orang budak-budak muda kata apa. Saya jumpa lah janji penin. Boleh habis tik lembu nampak kotor kan? Tapi pun ada. Dia pergi tekuk tik lembu, bagi buta turun mai, duk uak keluar, pekuk tu hentang. Tak tahu dia main guna. Niat langit ketujuh apa. Kita boleh kan? Janji penin Ustaz. Jahanam. Itu bahaya. Bila dia penin gerap begitu, nak mayang kena faham tak boleh. Nak mayang dah. Penin waktu 8 suku kali. Aisyah masuk 8.20. Penin tu. Mayang tu dalam penin. Jadi kuih lama ke 7 penin rosot tak payah orang kai. Ngelain kau. Tambah-tambah duk pergi makan kuda syabu, lepas tu modal tinggi. Mau dia tak letak mak pak. Saya tanya. Satu hamba Allah nak nikah lah. Mak dia telefon, ustaz mai tolong berubat lah kan. Mai buat ayak-ayak apa. Saya kata ayak Melo, ayak Nescafe saya kata buat lah. Dia kata mai tengok anak dia duduk dalam kereta, dia kunci, dia tak mau keluar. Sambil duduk dengar Romidi baca orang. Romidi Quran. Jin pula bapak apa kita duduk fikir lagu ni kemas sungguh. Dia dengar relax tapi tak mau keluar. Sembang seorang jadi kacau bilau lagu tu. Kita pun heran. Panggil nama, "Jan, buka pintu ni." Dia buka. Semai dia buka. Dia duduk kat sejam lebih. Dalam beritahu muncul dia buka sikit tidak mampu keras dalam tu. Dia buka saya sembang dia. Bila sembang elok tapi dia merapu. Tanya kawan-kawan kat rupanya duk main syabu ni kat setahun lebih dah, kat 2 tahun. Saya congok kawan-kawan yang anti dadah kebangsaan yang ada 2-3 orang. Dia ni kalau estimate 2 tahun dia spark. Dia kurang-kurang wayar merah belakang wayar biru dia jadi lagu tu. Dia jadi spark. Bila spark tu macam duk kata. Jadi mak dia suruh berubat dah apa. Dia duduk makan datang tu. Kerja besar. Pergi hospital cek sangkut benda lagu tu. Dia pengaruh sekeliling tu penting. Tersangkut, mau tak mau tersangkut dengan dia. Nak buat macam mana? Wattakhadhatil qainat wal ma'azif. Alat-alat muzik baharaja lillah. Dia jadi kebanggaan, kesukaan. Walaupun beberapa guru-guru atau ustaz ada mengetengahkan beberapa alat muzik dibolehkan. Baru ni ada satu tok guru disekat pun antara keluar fatwa pun alat muzik diharamkan. Tuan-tuan pun tahu Syekh Nuruddin disekat. Antara fatwa yang keluar diharamkan. Nak buat macam mana dia berpegang pada tu, kita tak salah duk sangkai dia. Yang hang pegang cara ni. Itulah adanya khilaf dalam imam ni penting.
dalam imam Syafi'i, apa siapa tak ada satu imam ustaz, apa siapa jadi Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, dak ni lah rahmat. Ikhtilaful a'immah rahmatan lil ummah. Ini kata hukama. Khilaf, berselisih pendapat imam ni rahmat bagi umat. Cuba tuan-tuan fikir dalam solat. Ni saya nak pesan, orang yang duk jaga mak pak ke tuk ke sakit ke, semayang kena semayang, semayang kawan tu lagi mana dia tak, dia ingat dia boleh semayang, dia kena semayang. Kalau dia duduk meracau tak ingat apa, tak ada semayang dah lah. Kita hak sihat kena ajak dia. Kalau boleh dia tak boleh ambil wuduk, kita kena bagi ambil wuduk. Alah, bukan nak payah. Islam ni mudah, tapi bukan boleh buat mudah. Ada cara dia. Pergi tanya tok guru, pergi tanya ustaz-ustaz macam mana kaedah semayang. Tak usah duk bawa dia pergi belayang, pergi cari hak percik, ceret. Hai. Serika tu pun boleh ambil semayang. Ambil semayang ni syarat dia meratakannya. Meratakan saja. Pertama, dalam mazhab Syafi'i, dia hamilun najasah, tak sah semayang. Dia kat dia tu ada janji, tak sah semayang. Jadi ulama bincang, orang hak duk ada tu kantung beg, hak kencing. Kan? Ada orang sakit teruk, ada dia cucuk kepala paip tu masuk dalam kemaluan dan sebagainya. Dia kencing kot tu. Dia kencing kot tu. Dia kampik beg 4 sagi je lah. Dia 4 sagi. Bawah ni dia ada lopak, saya jaga mak hospital 3 bulan lebih, tahawan lah. Dia ada pusing buka ni yang keluar lah. Kan? Kalau masalah Syafi'i duk bincang, kalau hamil dia terikat dengan najis, terikat kan? Terikat. Tapi dari segi Imam Malik dia kata dak, itu dikira dalam, anggota dalam. Kalau kita buka kantung tu keluar, batal sembahyang dia. Jadi mudah tak? Waktu tu kita taklid lah. Tanya tok guru, kena mengaji lah, bukan boleh buta perut lah tu. Buta perut lah ni orang tak apa mau mengaji. Banyak-banyak pun kalau buat paroid buat apa, pi tanya Syekh Google. Tip lah Syekh Google. Hai, apa akibat paroid? Tip, kawan tu jawab. Dia ada 1000 jawapan. Mampu Pak Ustaz duduk sebelah rumah, haram tak tanya. Itulah rahmat bagi umat. Rahmat bagi umat. Perlunya bukan pelbagai mazhab dah, kita perlu mengaji, tapi kena pegang satu mazhab. Imam Nawawi yang kata imam ni dia mujtahid, dia layak buat, dia ada mazhab dah, tapi dia berpegang pada Syafi'i. Ini setengah orang tak ada mazhab, ikut dan dia ambil mudah, kacau bilau. Saya duduk perlis lama agak dah, pening kepala agak kadang-kadang. Hampa ikut apa Syafi'i menentang apa lu? Ikut siapa? Saya ikut dan Jahannam. Dia ambil mudah, melingkup. Tu yang melingkup. Islam ni mudah apa hang pergi buat mudah. Kena mengaji. Ustaz merapak lah ni, rata ustaz. Kita berat mulut nak tanya mana saya umur 70, ustaz ni muda. Tanyalah, duk segan apa dengan ilmu. So kata muda ke tua dah. Kalau tak mau hormat orang muda, siapa jadi pimpin ke depan? Aku tua aku kemai payah tak? Hak orang muda pun kena hormat orang tua sebab dia berumur. Tadi kita duk baca kena hormat ibu bapa, begitu juga orang tua. Wattakhadhatil qainat wal ma'azif. yakni penyanyi-penyanyi dan alat-alat muzik disanjung berleluasa rata cukup. Walu'ina al-akhir hadhihi al-ummah awwalaha. Umat zaman la ni dia mencelah generasi dulu. Siapa ulama salaf dulu? La ni jengkai tu, syair Imam Syafi'i jengkai tu ya. Ilahi lastulil firdaus. Jengkai syair tu. Apa cakap? Hang siapa? Memang dia bukan nabi, tapi dia ulama yang diiktibar, yang yang iktibar satu dunia. Yang kita pegang mazhab dia. Jengkai Imam Malik, jengkai habis imam-imam dia, jengkai habis ulama-ulama dulu. Cerdik. Dia cerdik. Ustaz dia ada doktor macam apa? Nak jadi doktor tu, saya dalam proses kira duduk dalam universiti. Nak jadi doktor tuan-tuan, kalau zaman Mesir dulu Mesir lah, ataupun universiti dulu pengajian hang mengaji agama dia umum, kebanyakannya talaqi,
Tu kita dengar Tok Guru Mekah duduk 30 tahun. Talaqi ni duduk macam tuan-tuan lah. Buka kitab, tuan-tuan pun ada kitab. Cuma lah orang cerdik untuk bawa kitab, main dengar kan. Tok Guru yang bawa kitab. Jadi dia main bawa kitab, bawa pensel, tulis apa Tok Guru apa semua, dia dobek, dia tulis. Kita tak baca kitab ni cerita lain. Saya baca hadis, potong hadis ya. Tulis dia talaqi umum, secara umum. Dia tak ada kuliah usuluddin, tuan-tuan bisa dengar, kuliah syariah, kuliah bahasa Arab. Dia panggil ulum syar'i ataupun syariah Islamiah. Ngaji belakang, hantam. Mana mai hantam, kira kanan atas bawah dia hantam. Dia hantam. Mai 1 tahun ke 2 tahun habis satu kitab. Tok Guru mai test. Ambil apa? Mazhab Syafi'i. Okey, kita test. Kitab Imam Syafi'i, Matan Rayah wa Taqrib, buka lagi Kifayatul Akhirat, Iqna', macam-macam lah. Sampai majmuk buka test. Anak murid tu lepas, maka lepaslah dia. Jadilah hebat dia. Sebab tu keberkatan dulu lain. Lah ni mengaji selepas Britain masuk Mesir, betul tak betul sejarah saya baca lah. Dia akan jauh, saya akan jauh. Dia bahagikan kuliah. Kononnya payah. Bagikan kuliah. Lah ni nak buat doktor, hang buat tesis 1 bab. Contohnya ambil bahasa Arab. Ambil bahasa Arab. Kalau siapa bisa mengaji bahasa Arab, tahu huruf jar. Buat doktor huruf jar saja, tebal tu. Lah pun nakal dia panggil. Ambil hak ulama karang dulu, pindah mai ya. Bukan ada apa pun. Bukan dia karang sendiri. Macam kita baca kisah Imam Ghazali karang sendiri. Kitab Ihya Ulumuddin, tu pun ada orang buat doktor tibai Imam Ghazali. Tibai mentah lah betul ya. Risalah doktor tu dia hantam tibai. Hadis-hadis tak terpakai dalam tu. Hang siapa? Bukanlah tak boleh tegur, boleh tegur, tapi ada adab. Kalau kita baca kitab Imam Hanafi, dia nanti puji Imam Syafi'i. Dalam masa yang sama dia hentam juga, tapi ada adab. Ada adab. Dak ni hukum ni tak siapa buah tapak kaki. Dia hantam kawan tu tak terpakai. Syair-syair imam-imam dulu, Imam Nawawi, Imam apa, jengkai mentah lah betul ya. Bukan dia heran siapa. Tu yang Nabi habaq ni, walu'ina al-akhir hadhihi al-ummah awwalha. Dia mencela generasi dulu. Ulama-ulama dulu. Jangan tak mau ikut ulama dulu, nak ikut siapa? Tu kacau bilau. Saya ikut saya, itu yang jahanam. Kita ni tuan-tuan kena berguru. Tak kira apa pun, sekalipun. Yang penting-penting dalam masalah kehidupan kita ni, saya nak pesan sembahyang. Sembahyang. Sebab solat ni satu ibadat yang pertama ditanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Jadi ada peluang belajar macam mana nak sembahyang. Bagi betul. Kalau boleh macam mana Rasulullah ajak sahabat-sahabat. Takbir kok ni ke tiba masuk telinga ke, ada hak duk kuat Allah bagi buah ombak jahanam. Tapi tak kata kadang-kadang kawan tu dia gagap ni pasal tak belajar. Kadang-kadang bila tak belajar, ilmu tak ada, dia main wah-wah. Dia bila duk jumpa Syekh Google pula, dia jadi celaru biru habis dalam kepala otak. Boleh tak rujuk Syekh Google? Boleh juga, tapi tak boleh buat muktamad di sisi kita. Pegang, oh dia betul. Dia kata ni Imam Syafi'i kata, hantar mana? Hantar mengaji. Baca je tak jadi. Kena tanya paling tidak pun. Tak dan ustaz. Tanya. Lah ni pun banyak internet, handphone ni kebanyakan orang ada internet. Tanyalah ada. Pagi-pagi pun ada rancangan, tanyalah ustaz. Nak telefon kok makan mudah, taklah. Hantarlah WhatsApp mana-mana ustaz kedai, tanya. Ustaz ni isteri saya lapar kat isteri apa 5 talak 5 nak jadi guna. Tapi saya tak niat 5. Tanya ustaz. Tidak hantar tawan. Walu'ina al-akhir hadhihi al-ummah awwalaha. Lepas tu yang ke-15. Lepas tu Nabi kata apa? Fal yartaqibu 'inda dhalika rihan hamra aw khasfan aw masqa. Maka pada ketika itu Nabi kata hendaklah mereka itu menanti angin merah. Ada ulama takwil angin merah hamra ni angin ahmar. Sakit ahmar. Ayah saya lekat ya, orang punya stroke. Stroke ni saya tanya 2 orang barulah. Satu penyakit yang memang saja Allah uji lah. Siapa-siapa. Lah ni penyakit pelik-pelik. Tak mai akhir zaman pun penyakit pelik-pelik. Lah ni pun doktor berhenti penin lah. PP jangkitan kuman. Dia tak ada dah nama dah. Dia jadi semok dah. Jangkitan kuman paru-paru, jangkitan kuman otak. Jangkitan kuman lah. Nak kata apa? Tak ketahuan lah penyakit pun. Baru ni sahabat sihat, kaki main basikal, kayu
dada jadi pedih ke mana tu. Kali pertama dia main bersyukur, kali kedua tak ada jumpa dia. Tak ada. Umur muda 40 tahun lebih. Dia rentap lah tu ya. Mujuk ada kaki masjid, habis surau, habis pergi masjid, dia kayuh basikal lah. Letir-letir berhenti bawah pokok, habis ngayang tu. Ni kita fokus angin ahmar. Ataupun ada ulama mengatakan bukan, dia main ribut taufan atau gempa bumi, ataupun mereka ni dirubah menjadi makhluk lain. Dia main gempa bumi, dia main macam-macam, malapetaka. Hak banjir baru ni pun punca kes tu. Ni hak kita rengkir 15 ni. Dengan mak pak dia tak heran, dia besar ke kawan, duit rakyat, duit masyarakat, duit apa persatuan dia apa dia digulung buat dia, zakat dia tak peduli apa haram halal. Penyanyi ni tu so kira hafal kawan tu beranak bila, berak bila, kencing bila, semua tahuan habis. Ulama haram tak ketahuan. Bila buat lagu ni semua 15 kita rengkir tadi ni, Nabi kata hamba tunggu nanti mai angin, dia kata hamra, angin ahmar. Ada ulama kata penyakit angin ahmar tu sebab tu ada doa khususi untuk angin ahmar. Dia bala ni tuan-tuan kita baca ni, bukan orang yang buat jahat tu dia kena tak. Dia main gulung dia tak baca siapa dia. Hang kaji main-main 5 batu di surau di masjid pun dia gulung serabanya. Batu bila kita nampak benda mungkar, kalau boleh bersuara, bercakap. Kalau tak boleh pun lah hati ni tak suka. Kalau tak boleh pun lah hati tak suka. Paling-paling tidak apalah. Ni dak tengok rembang pun tak tahu. Jenayah ke apa ke jadi depan mampu happy. Anak dara taman ni main nak turun mana main duk berenduk bawah pokok, duk tengok 2-3 minggu buat tak tahu. Paling-paling tidak pun tubuh jawatan kuasa pi tegur. Kalau tak boleh seorang buat amal ramai, share. Jaga terpikir orang. Nak kena jaga hang kalau boleh mandi banyak hang sendiri. Tak apa, hang mampu happy kat hang. Hang gali kubur hang sendiri tak apa. Memang hang mampu faham seorang. Jadi mau tak mau kita kena masyarakat. Dia benda lagu ni tak tosok biar. Kalau kita sayang bertam ni, taman perdana yang bertam kawasan ni, mana jaga? Tak larat jaga Ustaz pening. Nak buat macam mana? Duk laki lah. Duk makam. Mangkuk ni saya ikut jejak. Lagu tu sudah. Habis-habis tak ada apa. Macam saya, isteri orang belah Kuala Lumpur, Ampang, belah nu tak dan lah. Tak dan. Kita ingat orang muda ya, apa namanya, rumah dia tangki karat. Dan orang tua umur 60 pun tangki karat, rambut kalah. Pening. Kita nak kata pun tak kena. Teguk, saya kata teguk. Teguk, saya biasa kena teguk sikit. Saya teguk sekali, budak-budak. Reta hancur. Dia buat tu. Apa, main pangkah. Bulat-bulat pangkah tarik. Geram tu merekam, turun-turun tengok. Allah. Rupanya tak makan teguk. Bagus lah. Tang teguk, aku teguk lah. Mampu pergi ke depan Allah Subhanahu Wa Taala, aku lepas tangan. Aku tak mau fikir apa lah. Hang jawab hang sendiri. Hang jawab sendiri. Tak ni nanti ke depan. Kalau kita tak teguk, dia tak teguk kan. Mampu. Waktu tu duk timbang tu. Nak bagi berat. Waktu tu. Dah pada masyhar. Di pada masyhar nanti pun Nabi kata, anak, ibu, ayah tak peduli ni. Nabi cerita kat Sayyidah Aisyah. Hadis Sayyidah Aisyah. Telanjang okey waktu tu. Dimangkitkan telanjang okey. Tak berkhitan, tak khatan. Bangkit macam asal kita. Cuma kita cara kita bangkit kelang kabut. Sampai Sayyidah Aisyah tanya, dia pun tak malu ke? Ya Rasulullah, apa tak malu? Tak peduli dah waktu tu. Tambah main nak timbang ni, nak bagi berat timbangan ni. Taklah kata cerah. Dia tak tegur aku. Jahanam minta kita. Setengah orang buat orang kata apa, analisa kata jaga terpikiran orang, bukan jaga terpikiran orang. Kita nak jaga semua bagi elok. Itulah hadis Abu Ankah. Saya rasa 4-5 minit kan. Tak boleh meracau lama-lama. Orang jemput ngaji ni. InsyaAllah nanti ke depan kita tengoklah, kita congok lagu mana, baca hadis ke lagu mana ke apakah. Dan sama-samalah kita buat iktibar dan kita muhasabah diri masing-masing. Fikir sebelum tidur tu fikir. Kalau boleh fikirlah. Ulama dulu ni ada tanda di jubah pada, tanda di dinding pada. Ni aku kata kat Cik Mah, titik. Tak sampai tahap tu pun tak apa, fikirlah. Ni aku kata kat siapa. Jadi muhasabah diri. Kalau boleh nak halal elok. Nak halal elok ni tuan-tuan perempuan paksa. Tu duk kira rela hati, mampu tak?
Nak makit main subuh paksa, nak main tadi runtun pun paksa kadang-kadang. Nak rela hati, nak ikhlas ni payah. Ikhlas ni satu benda yang fisir, benda yang rahsia dalam rahsia. Ada hadis kudusi. Sampai ada riwayat kata sahabat mai tanya Nabi, apa itu ikhlas? Nabi terdiam. Lalu turun wahyu. Yang kata ikhlas tu rahsia lah rahsia. Ada ulama takwil ikhlas ni kita buat apa pun kita tak rasa. Macam tuan-tuan bagi duit kat anak-anak lah pergi mengaji, bukan rasa apa. Kutlah hari ni fikiran RM6 7 kupang, besok RM3 2 kupang, cukup sebulan RM473 kena bayar dah. Tak fikir apa. Kewajipan tuan-tuan bagi kat dia. Tu boleh ditakwil kata ikhlas lah. Tak fikir apa. Lagi nak apa lagi? Berak aku tak fikir apa kan. Kan? Kalau dia fikir tu payah juga. Jadi ikhlas ni payah. Kena paksa buat. Orang kata hipokrit belagak, buat baik tak buat mampu habis. Buat. Saya nak pesan buat kan. Lagi ada teringin nak buat. Tersuduk rasa berat. Dia kena paksa. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.